Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah malah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung. Kat mana dah Ada tanda tau? 27. Oh, kita dah nak cek. Muka surat 27 yang keempat. Okey. Jadi insyaAllah kita masih dalam bab ujian lagi. Jadi kita masuk yang keempat, bentuk-bentuk ujian. Bentuk-bentuk ujian. Apa dia? Kita tengok yang pertama. Bentuk kesusahan. Situ. InsyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keempat bentuk-bentuk ujian. Jadi kita nak kenal lagu mana yang dikatakan ujian. Bentuk-bentuk dia. Jadi yang pertamanya bentuk kesusahan. Kesusahan ni ujian jugalah. Kesusahan seperti benda ketakutan. Seperti ketakutan. Ketakutan ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Takut macam-macam lah kita. Takut kepada makhluk. Takut kepada orang. Takut lapar. Takut susah. Takut kena igak. Ada belaka. Takut orang tak suka. Tu tak kira. Itu berbentuk ujian. Ada kalanya kita bekerja. Sedar-sedar orang suruh menyalahi syarak. Kita nak tambuh ikut. Takut kena pecat kerja. Faham? Kerja juga. Atau tak nak uji kita berbentuk ketakutan kehilangan pekerjaan. Contoh. Ya kat tu. Jadi di situ tanya iman kita lah. Sebab apa tak ada buat gitu? Dia nak uji iman kita. Kalau iman kita kuat, yang memberi rezeki Allah, bukan majikan. Nampak? Kalau aku berhenti kerana Allah, mungkin Allah Ta'ala lebih pada tu lagi berhenti. Faham? Anak yakin. Itu iman kita. Tak? Jadi sebab tu bila kita orang beriman, apa yang berlaku kepada kita, salah satu contoh itu berbentuk ketakutan kesusahan tadi, itulah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tengok kita yakin atau tidak. Untuk teh iman kita. Bila luluh, kita akan naik peringkat lagi. Itu dia. Sebab tu bagi orang salik, kalau orang ngaji mutasawuf, salik ni orang yang berjalan kepada Allah ni, untuk sampai dia kepada peringkat yang lebih tinggi lagi, daripada salik nak pergi kepada arif, maka dia akan diuji dengan beberapa ujian daripada Allah. Ujian tu bukan benda nak angkat dia ke sisi Allah. Jadi di sini kita nak faham, kita akan beriman. Jangan takutlah dengan ujian. Allah Ta'ala uji kita tu sebab nak angkat kita ke sisi dia. Allahumma salli ala Muhammad. Salah satu yang kita baca dulu ni berbentuk ketakutan. Tu nak tengok. Tengah ngaji molek dengan Tok Guru, lala Tok Guru pindah pula. Pindah balik kampung dia. Balik kampung dia, Tok Guru duduk rumah dalam hutan serang. Dia seorang duduk cokor dalam. Kita nak pergi takut. Faham lagi? Binatang bawah ada. Tu tengoklah. Ujian lah tu betul pada kita. Dalam perjalanan kita menuju Allah. Kita kena ingat, kita faham dah gitu kan. Kita sebagai manusia ni, kita hidup 100 tahun ke 40 tahun ke 50 tahun ke, itu perjalanan kita kembali kepada Allah. Kena ingat. Jadi itu perjalanan kita kembali kepada Allah, hayat kita ni. Nampak? Jadi semua yang kita lakukan di atas muka bumi ni tak ada tujuan lain untuk kembali kepada Allah. Tu je. Cuma dalam bentuk yang berbeza. Ada orang kembali kepada Allah Ta'ala dengan nega. Ada orang kembali kepada Allah Ta'ala dengan mengajar. Apa lagi? Ada orang kembali kepada Allah dengan memimpin negara. Tu. Bentuk kembali tu. Yang penting reda je. Waktu kita nak. Apa lagi? Faham lah. Macam kita sedar dah. Orang ni kembali kepada Allah dalam kaedah menuntut ilmu. Dia baru menuntut ilmu. Jadi diuji oleh Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu tu. Tok Guru balik kampung. Balik Fatani. Contoh. Kita kena pergi sebab belang habis lagi ngaji ni. Kena tinggal lah kenapa pun. Tu pengorbanan kita. Tak usah takut lah. Itu berbentuk pengajian. Kalau orang memimpin, dia diuji dengan lagu lain pula. Tu berbentuk ujian tu. Mengikut kadar masing-masing lah. Kita kena ingat, kita ni kembali kepada Allah mereka ni.
Semua manusia innalillah, daripada Allah dia datang, daripada alam roh sampai alam jasad, alam dunia ni, maka wa inna ilaihi rajiun. Dia akan kembali kepada Allah. Nah, kembali dua tempat je, surga neraka. Kena ingat tu. Jadi bila tak ada uji kita, kita kena sedar ini ujian daripada Allah. Kita mesti luluh ujian ni. Nampak? Jangan takut. Dia menyebabkan kita masuk neraka, tolak tu. Allah tak ada uji dah kita. Tu kalau kita jadi pemimpin, Allah tak ada uji kita dengan pitih, dengan pakat. Apa lagi? Kena sedar tu, betul-betul ujian lah tu. Jangan takut lah. Takut apa? Kan tahun depan orang nak pilih pula. Takut dia nak pilih. Itulah. Jangan main-main. Bahaya tu. Itu semua ujian kalau kita ngaji kitab lama bagi hati ni. Hati kita kan. Dada kita ni takut jatuh pakat kita sebagai YB. Contoh, kita buat contoh YB ni sebab mudah. Orang kenal belaka YB. Dia takut orang nak pilih dia tahun depan. Macam-macam pesen lah dia buat. Nampak? Nak kain orang tak kerana Allah dah. Kerana pangkat. Punah jahanam lah YB tu. Faham lagi? Itu ujian. Jangan sedar, jangan kena sedar itu. Kena faham. Kita kena ingat, kita tengah kembali kepada Allah ni. Masing-masing semua kembali kepada Allah lagi ni. Cuma kena sedar tu. Surga kena neraka kembali lagi. Kalau nak masuk surga, sedar lah. Kalau nak masuk neraka, ikut pandamu. Nak buat benda pun. Rangguk lagi lah. Kita kena sedar. Itu penting. Jadi takut ke itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena ingat. Ujian ni Allah Taala nak mengangkat darjah kita. Nak test. Cari kita periksa sekolah. UPSR. Buat ujian. Nak tengok siapa yang boleh pergi kelas-kelas yang sekolah-sekolah yang molek, sekolah-sekolah elit apa serba. Tu buat test tu. Hak gagal sengatong kita satu. Hak gagal sekolah sengatong. Tingkat satu. Tak lagi. Kalau hak boleh 5A nak A ke, hak tu Tok Jiring, Syekh Malik. Apa lagi? Dah test. Dah kita nak pergi kat ni memang itu. Nak duduk dengan Solihin, Siddiqin, Arifin ke? Dah. Nak duduk dengan Fasikin. Dah. Nak duduk dengan Sek-Sek Mujrimun tu. Fikir sendiri. Maka kita akan diuji oleh Allah. Tak susah lah. Orang beriman, kata Allah Tok Guru ni Aziz, orang beriman ni dia kena rasa sentiasa tak dia buat contoh, dia buat ibarat buat misal, buat contoh, buat misal. Seperti orang beriman ni seperti orang yang berjalan di atas upuk tebal. Kita tak tahu kaca ke paku ke ada dalam tu. Jadi kita berhati-hati. Faham lagi? Sedia dah. Tu kita ni orang beriman. Kita akan diuji tak ada macam-macam. Jadi kalau kita bersedia dah, insya-Allah tersedia dah. Aku akan diuji lagu mana pun. Berat anak sakit, innalillah, sebab kita sedia dah untuk diuji oleh Allah. Kalau kita tak sedia, nya sakit pula, nya demam pula, kita. Betul tak ni? Sebab kita tak sedar. Jadi bila kita sedar, kita akan diuji oleh Allah. Kena ingatlah tu. Jadi bila kita standby dah, tak ada masalah. Allah kereta kita parking kat Maidin, sudah orang langgar. Tuang dah upal ekor dah. Kita pergi tengok kereta kita pecah lampu belakang. Siapa langgar tak tahu. Tu innalillah dah tu. Jadi kita tak marah lah. Kita tak kata menatang ni langgar kereta orang semua lari. Kita tak kata dah. Sebab kita kata kita standby dah. Kita akan diuji oleh Allah. Mudah orang beriman kau. Ni kata pentingnya ilmu. Adalah kata orang beriman ni, Pak Muslim, lapang sombong dia. Tak pernah marah orang dia. Dia lapang sombong. Sebab dia standby dah. Allah Ta'ala akan uji dia. Apa lagi? Tak ada masalah. Tu hebat orang beriman. Ni kita tak ada susah sikit. Tu. Okey, tu dan B dah berbentuk kelaparan. Allahumma salli ala Muhammad. Lapar. Takut kok kita lapar. Susah kita lapar. Ni PKP ni tak boleh kerja buat, nak makan darah apa ni. Susah dah. Kita akan diuji berbentuk kelaparan. Tak tahu susah lah. Tu kita rujuk Quran. Quran kabar belaka dah kita baca dah gitu kan. Kita akan diuji dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta benda. Tak tahu susah. Kita memang Quran kabar lama dah kita. Cuma kita tunggu masa je. Hak Quran kabar tu kita tunggu. Ni hak Quran kata berbentuk kelaparan ujian ni. Hak ni berbentuk ketakutan ni diugut gitu gini. Tu. Kita sedarlah, kita terima lah.
Sebab kita ngaji dah. Bila kita ngaji, Quran khabar gini-gini, bila kita menjalani kehidupan, temu. Oh, ni Quran khabar dah. Dia temu sini, Quran khabar lama dah. Apa lagi? Kita cuma terima je lah. Apa lagi? Tu hebat orang ada ilmu. Orang tak ada ilmu, dia tak reti. Nah. Tu. Tengah-tengah senang molek, apalah susah. Tahu, tok lelaki aku tengah kerja molek-molek, kena buang kerja. Fitnah dah orang, buang kerja. Nak makan dia, susah lah. Anak nak sekolah tak ada piti, nak beli beras pun tak ada piti dah. Dan 6 bulan dah tok lelaki tak kerja. Kerja jaga molek-molek ada, kena fitnah orang. Tapi kita pun susah dah. Jangan susah dah. Itu ujian daripada Allah. Dan kehilangan harta. Allahumma salli ala Muhammad. Hilang piti 100 riyal, habis kapung kabur. 100 riyal je buat Muslim hilang, habis kapung kabur. Hilang harta, hilang piti. Hak dia boleh berjuta-juta tu buat senyap gitu ya. Hilang 100 riyal susah sangat. Nak buat lagi? Hak Tuhan bagi kamu senang lama ni. Tu sebab tu orang tasawuf ni, orang salik, dia suka baik sama ke Tuhan. Hak tu hebat dia. Husnuzan. Suka baik ke Tuhan. Jadi sebab apa tak boleh hilangkan piti aku ni 100? Kita suka baik. Mungkin kalau ada 100 aku guna piti ni tak lain. Walaupun piti aku halal, kemungkinan dengan 100 ni akan dihisap oleh Allah lagi. Hak haram masuk neraka tau. Kalau halal akan dihisap oleh Allah. Tengok. Mungkin 100 riyal ni tak ada nak meringankan hisap aku di akhirat lagi. Hilang 100 riyal. Betul tak? Tu kita tak nampak tu. Ni kita duk susah sangat hilang, macam mana boleh jatuh. Tu kata dah. Balik kabur ke bini kata, aku kata dah, piti tu jangan tok dah kocek depan. Mung tu jenis tok belaka dalam kocek. B api, B telefon tok dah tu. Tak nak ambil B telefon ke piti-piti serakak. Bini pula. Bini pun bodoh juga. Kalau bini cerdik, dia tenangkan tok lelaki dia. Sabar bang, mungkin ada hikmah, mungkin dengan duit ni abang buat benda tak molek. Nak buat lagi? Tak ada sayang kita ni, suruh hilang. Faham lagi? Tu bini yang menenangkan jiwa kita. Sebab tu nak cari bini ni biar dia tenangkan kita, bukan menyerabukkan kita. Ni bini menserabukkan. Sakit kepala boleh bini gitu. Okey. Si kehilangan jiwa, kematian lah. Tak kira lah. Kehilangan jiwa kita mati. Tu. Ia belakang itu berbentuk ujian. Tak kena terima kita. Anak mati, bini mati, kita mati. Faham lagi? Yang hidup pasti mati. Dah susah benda. Cuma saat dan ketika. Betul tak? Setiap yang hidup pasti mati. Dah susah lah. Cuma berbentuk kematian tu. Ada orang bentuk mati kena tembok, ada orang mati kena takak rimah, ada orang mati kena terbang buaya, ada orang mati rebah bilik air, ada orang mati tengah naik jet kapal terbang. Apa lagi? Tu. Berbentuk. Ada orang mati 40 tahun, 50 tahun, mati itu pasti. Orang beriman dia tak using tentang kematian. Di mana, bila, macam mana dia tak using. Dia using aku mati dalam keadaan Islam ataupun dalam keadaan derhaka. Hak tu dia takut. Hak lain tak using sikit. Nak mati mana? Matilah. Kat mana pun. Betul tak? Hak dia susah, hak dia mikir malang, sakit kepala, nangis malang tu, aku takut aku mati dalam keadaan derhaka kepada Allah. Hak tu dia takut. Sebab hati kita ni berbolak-balik. Sekejap kau ni, sekejap kau ni. Maka kita minta supaya tak ada tetapkan hati kita. Nama lagi. Hak tu dia susah. Nak mati lagu mana tak susah. Ni kita susah sangat nak mati. Mati rana, mati mana. Nampak? Islam ke kafir tak mikir tu. Tak susah. Orang beriman dia tak susah. Okey. Kerosakan atau kemusnahan tanaman. Kerosakan atau kemusnahan tanaman. Macam ada sahabat ambil berapa tahun lepas, ingatlah 10 tahun lepas maaf. Sawit dia habis bahan di gajah belaka. Mampu habis dia terima kali. Dia kata kali dia tak ngaji, memang tak tahu lah dia kata kan. Dia ada ilmu, dia reda. Mana lagi? Kalau tak ada ilmu, dia tak nak kata. Okey, aku ngamuk, aku kata lagu mana, Wallahualam. Tapi kerana ngaji, ini ujian daripada Allah. Tu kata pentingnya kita ada ilmu, kita ada iman, boleh sabar, boleh terima kita. Lagu mana perasaan kita, sawit yang kita tanam tengah segar-segar tu habis licin. Sawit tahu nak boleh tebah dulu, terang dulu, apa serba baja dulu, buat pagar, tanam pula.
Nak boleh besar tu tubuh ceding yang pusat tu bukan senang boh. Dia hilang habis licin, kelip mata. Kena agak-agak kita. Boleh jadi gila tak tahu. Kalau tak ada imam. Tu. Ni kata. Kita dah sedar lah. Kerosakan atau kemusnahan tanaman. Pokok pisang tanam boleh ada. Tak mampu ke lah. Ada saya yang berhenti tanam musaking berapa puluh pohon. Lalah mari banjir, mampu ke lah habis. Nak kata kena. Tak ya, dah mau tanam kat banjir. Dah nak tanam kat lain, tak ada tanah. You buat parit ke kana, parit luah dah saya bekeh. Kalau parit nak salur air, ya, suruh air lagi. Dah air tinggi lagi, dak dang parit. Nampak kan? Terimalah. Tu dia. Tu berbentuk tu. Yang ke ni bala bencana. Allahumma salli ala Muhammad. Dak kira lah ribut taufan COVID-19. Dak kira. Itu adalah ujian daripada Allah. Sebab tahu orang beriman dak using COVID-19. Dia senyum. Dia dah takut langsung. Apa lagi? Dak using COVID-19, dak using sikit abuk. Using dia itu ketentuan daripada Allah. Apa lagi? Kita cuma menghadapilah. Hakikat terima ketentuan Allah, syariat kita berusaha melarikan daripada penyakit itu. Betul tak ni? Tu macam kita lah. Hakikat serah pada Allah kaya sesak. Tapi syariat kita kena lepaskan diri kita daripada sesak. Betul tak ni? Hakikat terima dah. Syariat je. Kita sakit, kita terima dah. Tapi syariat kita kena hilangkan penyakit yang ada pada kita. Lelah kecil manis ke tak kira dah. Carilah ubat. Betul. Tapi hakikat kita terima dah. Itu hak Allah. Dah tenang hak kita. Tenanglah. Barulah kita tak kata lebih mengarut-ngarut. Ni macam-macam seka gini. Janganlah. Sebab tu orang beriman dia tidak akan kelang kabut. Tu. COVID-19 nak naik 800 tahun lagi baru naik pun itu terserah kepada Allah. Kerja kita doa je lah. Kita tambuh benda gitu. Kita Allah Ta'ala akad. Betul tak? Tu. Syariat tu. Hakikat serah pada Allah. Tu penting nak kenal ni. Okey. Yang keenam, F. Buku kita ni ada satu Roman A B C D E. Buku baru. Tu. F kesempitan rezeki. Allahumma salli ala Muhammad. 40 tahun hidup. Mesin basuh tak ada, pakai tangan je. Pakai tangan je. Ada. Orang tak mampu nak di mesin basuh ni. Nampak kena, dia tak mampu. Tangi basuh motor tua. Nak beli tak mampu. Sepik rezeki dia. Nampak kena. Tok lelaki kerja sekejap kena pecat. Nampak lagi? Kerja sekejap projek habis. Gitu je. Sabarlah. Itu kesempitan rezeki. Tuhan beri rezeki yang sempit. Sabar. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena sabar. Itu yang terbaik untuk kita. Sangka baik itu nak ada semua. Kalau tak ada aku kaya, mungkin aku jadi sombong. Aku lupa diri. Kalau tak ada peluang kerja aku untuk jadi kaya, mungkin aku sibuk dah nak ngaji. Apa lagi? Ni kita dah ngaji, nadah dah cuma makan je sikit kurang. Orang lain makan ikan siakak. Kita makan ikan dia. Ikan selayang. Sudah lah. Apa lagi? Orang boleh makan kambing. Kita makan daging lembu. Tak apa dah. Tu. Jadi ngaji dah. Jangan kaya dah dan ngaji. Rugi. Sesak dan ngaji tak apa. Kita kena tanya diri kita. Tanya anak bini kita. Tanya serodong kita. Mu nak kaya dah dan ngaji ke? Mu nak sesak dan ngaji? Tanya dia. Kalau dia jawab nak kaya dak dan ngaji, hak tu dipanggil bodoh. Mudah je. Sesak dah apa? Dan ngaji. Sebab ngaji ni benda menjamin kehidupan kita di negeri yang abadi. Ni. Apa lagi? Kaya tak jamin. Betul tak? Tapi orang sanggup jahil, janji pitih ada. Betul tak? Waktu Pak Muslim sanggup pergi Johor, sanggup pergi Kuantan, sanggup pergi Kuala Lumpur, sebab nak lepas daripada pitih tak ada. Tapi tinggal sejik, tinggal surat. Betul tak? Dah bodoh ke cerdik je? Dia jawab dalam hati. Aku kata bodoh, tak tahu lama. Sebab kalau mati neraka. Betul tak? Sebab jahil tentang agama. Mati masuk neraka. Piti tak ada, tapi dang agama. Kalau mati masuk syurga. Fikir. Tapi orang kita hari ni dok. Dia nak cari piti. Biar ada dang ngaji pun. Dah orang kalau pergi Kuantan kerja gebeng lagi. Dah dang lah nak perhabis sifat 20 kitab Al-Qur'an ni. Biar panjang umur mula-mula kita ngaji lah. Lah bodoh sungguh. Faham lagi?
Tinggal kerja tu ngaji dulu. Betul tak? Biar reti dulu Tuhan. Tu. Kamu tahu memang mati bila? Dah tahu? Tak tahu. Kita tak tahu tu kita ngaji dulu tu. Kalau tahu senang pula buat pusing. Yusuf mu mati umur 105 tahun. Tak apa lagi. 105 tahun baru mati. Dah. 104 tahun. Dah 104 tahun 364 hari kita taubat. Betul tak? Sehari lagi nak cukup. 105 kita taubat lalu. Buka kitab. 4 uti kali baca kitab. Lagi. Betul tak? Senang pula kalau tahu. Ni kata. Betul tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Di sini Allah dah rahsiakan kematian. Nak suruh kita berubah lalu. Nak suruh Islam ni comel. Kalau Tuhan kabur mati umur 40, lepas tu lagi yang muda pendekar aku terima taubat. Jadi orang Islam buat jahat je lah. Tak ada keindahan Islam. Jadi bila rahsia mati dia kabur, di situ keindahan Islam berlaku. Sebab orang Islam takut mati karang. Maka dia buat baik Maka orang Islam baik berlaku. Betul? Nampak keindahan Islam tu. Ni orang Islam sekarang tak percaya ada surga dan neraka. Hak ni sakit kepala duk mikir. Macam mana nak suruh Islam percaya ada surga dan neraka? Kalau kita tanya ada neraka? Ada dia kata. Tapi dia buat bukan untuk masuk lari pada neraka. Tak tak? Perangai harian tu. Contoh dah kata kat orang. Kata kita kata syurga ada kan. Tapi daripada pagi tadi sampai sekarang ni kenapa kita buat untuk syurga? Cek diri kita. Kita buat benda daripada pagi tadi sampai sekarang ni untuk meraih syurga Allah. Dah kalau kita kata syurga tu ada. Nasib baik tu orang video ni sampai hari ni, sampai sekarang ni. Boleh duduk dalam kuliah hari. Dah kalau mati dia pukul 8.30 tadi. Tengok duduk kedai kopi, bahan roti canai 3 roti setengah. Nak kata kan ni? Inilah kita. Biar kita sedar. Kalau aku mati saat ni, syurga ke neraka? Tu kita kena mikir. Kalau kita fikir tu insya-Allah kita sentiasa duduk dalam taubat. Kita orang tak nak gila dosa banyak. Duduk dalam taubat jelah, istighfar semua. Betul tak? Kita duduk dalam tu je. Kita orang awam ni. Kita bukan kelas-kelas orang soleh, orang wali. Jadi kita duduk dalam keadaan minta ampun semua. Minta ampun je kerja kita. Istighfar. Nampak? Istighfar selawat. Istighfar tu minta Allah Ta'ala ampun. Selawat tu harap-harap syafaat Nabi. Hak tu je lah kita cak ayam ni. Nak harap amal kita dah orang cetang. Kita harap pengampunan Allah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu lah kita ni sejata kita akhir zaman. Istighfar dan selawat je lagi dah. Tak boleh dah kita ni, dah orang cetang ni. Nampak? Moga-moga Nabi syafaat lagi. Moga-moga Tuhan ampun dosa kita walau sebesar gunung tu. Nampak? Tu nak istighfar semua. Ni dah ingat nak istighfar. Ni rugi kita. Masa kau sepitan rezeki tak usah takut. Sepit rezeki tak usah takut. Takut benda kau. Tak ada piti tak usah makan. Betul tak? Jangan. Kemiskinan ni boleh membawa kekufuran. Betul dah. Ada seorang hamba Allah tu tersepit sangat. Minta piti dengan seorang ustaz tu. Kita ustaz tu tolong semua dah. Dia tiap-tiap bulan bertahun-tahun dah tolong. Nampak lagi? Tolong semua tiap-tiap bulan transfer masuk akaun duit. Dah yang susah. Tapi waktu tengah sikit tu ustaz tu lambat sikit nak test, nak tengok, sabar sikit. Lalas dia kata ustaz tahi. Tu kata ni bahaya kemiskinan membawa kekufuran ni. Bertahun-tahun dah tolong. Dah penuh mi tolong. Tapi awak lambat sikit ni kata ustaz tahi. Ni kata masalah. Lambat sikit beri. Tu kata. Ni manusia ni payah nak reti. Ni nak ada agama lah. Kalau dia imam sepik pun sepik lah, aku reda. Faham? Rezeki daripada Allah. Ni payah nak duduk. Ujian ni kita kena sedar. Jadi bila kita beriman, kita sedar lah, kita reda. Kita tak kata kau orang ustaz tahi ke apa. Faham lagi? Ni dia kata. Susah juga orang susah ni. Kalau orang susah beriman insya-Allah. Dia reti sangka baik, husnuzan. Mungkin terik ni ustaz dok dan piti ku ramai lagi tolong orang. Kita sangka baik gitu. Ni dok. Lambat sikit mudah pekak ke mana kata. Ustaz tu khabar ibadah hidup marah ibadah. Alhamdulillah, semoga Allah Taala merahmati kamu. Ibadah pula ustaz tahi lagi. Bagus je. 12 makan boleh.
Betul tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ni kesepitan rezeki, sabar hak tu berbentuk kesusahan. Boleh tahan kira. Hak ni berbentuk kebaikan dan kesenangan. Hak ni lagi bahaya. Hak ni orang banyak lupa ni. Hak ni lagi bahaya. Okey, benda je kata. 2 Roman. A. Kekuasaan. Allahumma salli ala Muhammad. Tak? Kita ngundi pilihan raya berat kita menang. Kekuasaan kita boleh. Ini ujian besar daripada Allah. Jangan main-main. Jangan main-main. Hak ni lagi berat, lagi parut. Faham? Kekuasaan yang kita miliki. Ujian besar tu. Berapa banyak kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum jadi pemimpin, contoh, hamba suka buat contoh YB sebab YB ni orang reti belaka. Nampak? Masa sebelum jadi YB, kita jadi ketua rumah tangga kita. Sikit kena. Anak bini je. Bila jadi YB, sutedong kena. Betul tak? Kau parok kita ditanya oleh Allah. Tu. Berat naik jadi parlimen pula. Lagi luah. Pak Dong dia seorang. Semua lagi. Berat jadi MB. Sutil Terengganu. Ni. Makin luah yang kita takluk, makin banyak dipersoalkan oleh Allah. Jangan main-main. Kena sedarlah tu. Kekuasaan itu ujian. Tapi kalau kita betul adil, insya-Allah orang ni boleh duduk bawah naungan arasy Allah. Tu. Kalau kita buat amal adil kerana kekuasaan tu. Tu pentingnya ilmu tu. Ada agama, insya-Allah lah. Kita sedar ni ujian daripada Allah kepada aku ni. Allah Taala wi aku menang ni. Nama lagi minta kekuatan daripada Allah, minta nasihat daripada rakyat. Apa lagi? Kak aku ada salah, tanya rakyat. Kak ana hamba dak kena mu tegar deh, mu tolong peringat deh. Ni orang mukmin, pemimpin mukmin ni mari. Betul tak? Dia kan boleh lalu kan anak buah dia. Nampak? Kak ana aku dak tegar, kak dak kena mu tolong tegar, tolong nasihat. Mungkin aku tak sedar, tak nampak. Betul lagi? Tu kan ni. Tu sebab kita tahu kekuasaan itu ujian. Ujian, gagal dalam ujian, jauhlah kita dengan Allah. Tu. Kalau tak gagal, dekat kita dengan Allah. Kena sedar tu. Jangan main-main pangkat-pangkat ni. Kita berebut nak pangkat. Nampak? Jangan berebut. Okey. B, kemenangan di medan perang. Kita menang perang. Tak? Kena sedar. Tengok kita baca Iza jaa nasrullahi wal fath. Kena ingat tu. Pertolongan Allah segala-gala. Kita boleh kenyang ke, boleh menang anak lulus periksa ke, projek lulus ke, itu semua pertolongan Allah. Kena ingat. Tak, jangan lupa mensucikan Allah, bertahmid, memuji akan Allah, memohon ampun kepada Allah. Tu jangan main-main. Tak, kita boleh menang perang, pertolongan Allah. Kita boleh dakwah orang seorang masuk Islam, itu pertolongan Allah. Mungkin kena mensucikan Allah, bukan dengan kekuatan dia boleh masuk Islam. Tu aku tu hang kata. Nak puji aku, kembali kepada aku, minta ampun ke aku. Tu tahu. Nampak? Ni nak sedarlah tu. Nak kai kita ni perang politik. Nak kita menang Tawang Terengganu, itu pertolongan Allah. Mensucikan Allah lalu. Ya Allah, aku menang dengan pertolonganmu ya Allah. Aku kembali kepadamu semuanya ya Allah. Tak, dan ampunkanlah aku ya Allah. Tahu tak? Minta ampun. Itu tu ajar kita. Tak, ni tengok jentera kita lagu mana baru ni. Kita boleh tawang. Ada benda dah mung balik awal. Balik awal dah. Nah, dera kita dengan dera dia mana dera kita. Bukan politik ni apa buat contoh. Sebab kita hari ni celek politik. Bila celek politik, kita buat contoh politik orang mudah nampak. Betul tak? Tu. Itulah bendanya. Kena sedarlah. Kesenangan hidup dan keluasan rezeki. Allahumma salli ala Muhammad. Kerja sikit pitih banyak. Tu kata. Dah. Dulu sepi, dah tak ada PT, dia orang kata learning kerja dijaga, boleh pakai motor baru, dah boleh beli kereta. Dah ramai bila kampung hamba tu. Dulu masa sesak juga tak ada PT apa serba susah. Berat ada kerja, boleh jadi jaga sekolah lah, jaga kilang lah. Boleh beli motosikal. Wai sukung boleh beli. Apa lagi? Tu aku tengok dari kampung ni. Lagi semua motor baru belaka. Tu. Dah. Itu baru belaka dah.
Dah dulu kita salur kat duit ke dia. Dah kita buat perbincangan nak beli duit ke dia, sahabat pun kabur. Ya kerja model dah lah ni, motor baru. Ya ke? Jadi habis dia kat lain. Apa lagi? Tu. Beli motor baru belaka. Itu rezeki Tuhan beri mudah. Itu ujian juga. Mungkin sejik ke tak? Apa lagi? Tak pergi juga lagi juga ada awal. Tak ada apa-apa itu. Tu. Okey, jangan keluasan rezeki itu kita ingat bukan ujian. Jangan kita faham ujian ni berbentuk kesusahan je. Dah, kesenangan pun ujian juga. Tu. Habis itu. Jadi kita orang faham belaka dah ni. Jadi kita bacalah gitu jelah. Yang di pula pangkat, kedudukan dan jawatan. Allahumma salli ala Muhammad. Dulu jadi benda apa? Supervisor je. Dah, lepas tu naik manager pula. Ada apa-apa. Pakat. Pakat tu ujian juga. Dia gitu. Nah, dulu AJK dia jadi berdahari tau. Dulu AJK je dia ni berdahari dah. Jagalah mu. Tu kedudukan dan jawatan itu ujian juga. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang beragak kita dah faham belaka dah tu benda gitu tu. Jadi kita fikir sendirilah. Kita kenal dah benda-benda tu. Benda tu dalam kehidupan harian kita belaka dah tu. Jadi insya-Allah awal lagi ni kita masuk tajuk. Bukan tajuk baru ni. Kesudahan dah ni. Nak habis dah. Tengok sikap manusia dalam menerima konsep hidup sebagai ujian. Sikap manusia. Nak kenal sikap ni. Jadi bila kita faham sini, sikap gini, sikap gini. Dalam menerima ujian dalam hidup kita. Ini sebagai pengajar orang untuk kita lah ni. Kita tengok. Dia kata berhubung dengan konsep hidup sebagai ujian, maka manusia terbahagi kepada dua golongan. Ujian dalam hidup dia. Tengok yang satu kata. Yang pertama, golongan yang menerima konsep hidup sebagai ujian, iaitu terdiri dari orang-orang mukmin. Mukmin ni orang beriman. Mukmin ni orang lagu mana? Orang beriman. Manusia yang ada berapa kita kata? Kafir, mu'alah, syirik, mukmin. Kena tak? Tu empat makam. Kafir, mu'alah, syirik, mukmin. Ni kita nak orang mukmin ni. Okey, dia kata terdiri dari orang-orang mukmin. Orang mukmin lagu mana dia tak? Orang mukmin ni orang yakin sungguh dengan Allah. Sebab tu bila kita baca Quran, bila Tuhan guna kalimah mukmin, garanti dia taat. Kalau ke kalimah amanu, belum tentu dia taat. Betul? Kalau mukmin confirm. Tu dia. Okey. Tetapi mereka mempunyai tahap-tahap tertentu dalam menghadapi ujian Allah. Okey. Sebab tu bila sebut beriman, ulama tafsir pula menjadi 4 golongan. Orang beriman ni ada 4 kategori pula. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat 4. Jadi yang keempat tu mukmin yang sejati. Tu. Okey. Kalau kita kata mukmin hak sungguh tu baru beriman, dak lawan Tuhan tak pun beriman, dak kita ni berasa hati pasal kalau kata dak kita dak beriman. Dak, mudah beriman dia, sebab apa melawan kita Tuhan. Berasa hati tu, aku mari sejik ni aku beriman dah ni. Sebab tu ulama buat kategori. Dak, orang iman taklid dak pakai ilmu yakin pakai, ainul yakin kau pakai, hakul yakin kau pakai. Tu kategori. Mungkin kita ilmu yakin, kita beriman dah. Kau dak beriman dak mari sini. Tak sanggup. Kau dak beriman aku dak mari mengajar. Faham lagi? Kita beriman ni wala cak ayang pun. Faham lagi? Maka kita pertingkatkanlah iman kita tu. Pertingkatkanlah iman kamu. Nabi kata ke sahabat, macam mana ya Rasulullah nak pertingkatkan iman kami? Perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Tu maka kita sebut banyak-banyak. InsyaAllah iman kita makin naik. Tak sekanya Syakir. Dulu tak ada lah tu. Kaki congek motor, kaki isak ganja tu. Tak learning la ilaha illallah comelnya. Iman kita naik. Apa lagi? Sebab dia kita zikir semua kepada Allah, selawat semua, insya-Allah iman kita makin naik, makin berubah perangai kita. Insya-Allah. Tu dia. Maka dia kata, maka tahap-tahap tertentu dalam menghadapi ujian Allah. Golongan yang sanggup menghadapinya dengan penuh keredaan, Allahumma salli ala Muhammad, akan mendapat keampunan dan rahmat dari Allah. Hebatlah orang ni. Ni orang mukmin sejati ni. Orang yang sanggup menghadapi dengan penuh keredaan. Tak mau reda apa dia kata la ilaha illallah.
Kita kata dah la ilaha illallah kan. Tak mau redha apa lagi. Dah kalau kita ngaji ilmu kalimah syahadah, bila sebut la ilaha illallah, Allah je Tuhan. Dah kita ngaku dah Allah je Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Redha lah. Nah, susah, senang, sakit, sehat, itu tak ada belaka tadbir. Jadi bila berlaku kepada kita, kita reda je dah. Itu kata akidah ni. Apa yang kita lafaz tu, kena faham molek lah apa yang kita lafaz. InsyaAllah bab akidah ada depan tu lagi. Bab akidah depan tu, parok kita lagi. Baru kita tahu, ya Allah kalau gitu ustaz, anak bini kita mana tak tahu. Sebut saja je ustaz, la ilaha illallah. Dah disebut asyhadu alla, kita kata syahadah ni napa, asyhadah ni napa, asyhadah ni syahidah ni mari dua ni dak tahu, dak nyanyi kita. Tanya anak bini kita, kata kita tanya asyhadah ni benda ni, asyhadah ni benda ganda, asyhadah ni dak boleh nak royak, dak nyanyi kita. Tapi gaji 18,500 anak kita. Tapi tanya syahadah dia nak jawab. Ngayuh-hayuh lepo dalam neraka. Tuhan bukan suruh pitih, Tuhan suruh agama. Pitih yang mari diri je. Lembu reti cari makan. Ke lembu tak reti cari makan? Lembu reti cari makan. Kambing reti kau. Kucing reti. Tak. Ikan duduk tangan kita je siapa? Yang ambil. Kotak kucing ni. Nampak lagi? Bak makan ke darah binatang reti. Pokok kayu reti cari makan. Pokok kayu. Pernah tengok pokok memanjak, dia cari makanan. Ngayak. Dah susah bab makan. Memang pandai cari. Hak kena ajar agama, kena ajar anak bini kita. Bab cari makan dia pandai sendiri. Betul tak ni? Susah sangat. Ni susah bab makan. Takut lapar anak ambil. Lapar takut nak masuk neraka tak apa. Ni kata kita hari ni. Agama tu kena biar dia reti ngucap. Bila dia reti ngucap, dia reti kehidupan ada syariat, ada hakikat. Ada kalimah tauhid, ada kalimah amal. La ilaha illallah kalimatut tauhid. Muhammadur Rasulullah kalimah amal. Dia reti dua kalimah tu. Syahadah tu dia reti. Dia pegang belaka mahak Tuhan belaka. Tapi bila bawa kalimah Muhammad, kita kena buat baik ke manusia, kita kena bekerja sebab nak tolong orang, nak tolong diri kita, nak tolong keluarga kita. Kalau kita nikah ada nafkah yang wajib. Betul lagi? Maka dia sendiri kerja. Dia sendiri je kerja sungguh-sungguh. Orang kenal Tuhan ni, dia tak kerja kurang. Dia kerja sungguh-sungguh. Dia tak main kerja lebih kurang. Sebab dia kenal. Sebab dia tahu dah, dengan pitih itulah aku boleh meraih syurga Allah. Apa? Ini orang beriman. Kita tak nak pitih, tak nak sedekah. Pahala sedekah tak boleh dah. Rugi tak kita? Rugi. Orang tu pitih banyak. Dia boleh pahala sedekah lagi, pahala semayang lagi. Kita boleh pahala semayang lagi. Sedekah tak boleh. Sebab kita kerja malah. Rugi tak? Sebab tu orang beriman dia akan kerja sungguh. Dia berebut nak buat amal kebajikan. Kalau orang sedekah, aku nak sedekah. Kalau orang berjihad, aku nak jihad. Kalau orang berdakwah, aku nak dakwah. Nak belaka. Kalau orang nikah pak, aku nak pak kau. Besar pahala nikah pak. Besar ke sikit mu tak ambuh nikah pak, mu takut ke bini. Aku tak takut bini. Bini tak takut aku. Betul tak? Boleh anak ramah. Banyak anak pahala kita boleh anak ramah. Betul tak? Kita tak nampak tu. Berebut belaka. Perkara kebaikan kita kena berebut. Tu dia. Tak, minggu ni yang buat contoh semua. Tak, lepas ada Covid ni, yang buat contoh gini je. Abang tanya tiap-tiap sejid. Tak, abang tanya kita sebagai mak ayah ni pernah tak pergi kat anak kita main sukan nikah? Sukan nikah, tahu sukan nikah? Kamu tak tahu balik awal. Sukan nikah. Ada yang main dah duduk atas belong, suruh pecah belong. Siapa yang dapat memecahkan belong paling banyak, dia dapat nombor 1. Hadiah dia beseng se. Betul tak ni? Boleh buat buku tu, buat arang tupak. Beseng so. Mana lagi? Tak. Jadi masing-masing tu nak berebut mendapat belong yang banyak pecah. Betul tak? Ya tak ni? Maka cikgu kata aku beri masa 1.5 minit. Siapa dapat mengumpulkan belong pecah yang banyak, orang tu akan dapat nombor 1. Maka kita pesan ke anak kita, dik, pecah sungguh dik, duduk sungguh gitu. Apa lagi? Biar pecah belong tu. Tak, kita suruh anak kita. Pik tiup WC tu anak pada dulu lagi.
Dah, berlari kaki rebah nungging langgang. Dah nak bangun takut lambat. Jalan kepala lalu. Sebab apa? Masa seminit setengah itulah peluang untuk dia ambil belong yang banyak. Betul? Betul tak ni? Begitu juga kita hari ni. Masa kita hidup tu hampir 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun ni lah. Rebutlah pahala sebanyak yang mungkin. Tak, siapa tarikh sakarat mari. Dah berapa orang berebut sungguh-sungguh. Molek-molek ada daripada pagi duduk kedai kopi saja pukul 10.30. Mudah berebut pun nak meraih pahala daripada Allah. Aku kamu tempoh 40 tahun, 50 tahun hidup. Kenapa kita masih lara lagi? Sedarlah kita ni. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita raih sebanyak yang mungkin. Jangan sampai kita menyesal lagi. Kalau pendakwah, bila sampai dah kubur lagi, tak usah kata dah kubur, sakarat je. Ya Allah, jika aku tahu pahala dakwah lagu ni, nescaya seluruh dunia aku akan dakwah. Nyesal lagi dia. Apa aku main sejik surah saja, ya Allah. Patut seluruh dunia aku orang ajak manusia kembali kepada Allah. Bila nampak pahala daripada Allah. Inilah kata kita hari ni rugi je. Rugi kita. Sebab tu aku suka baca wal af innal insana lafi khus. Tuan guna kalimah lafi khus lam dan taukid. Nak meyakinkan kita. Tuhan tak pelabuk demi masa. Cuba tengok. Masa kita muda. Betul? Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita hari ni muda tapi kita tak buat pun kebajikan pada jalan Allah. Rugi kita. Tuhan beri masa sehat. Kita tak buat pun kebajikan pada jalan Allah. Rugi tak? Rugi. Tuhan beri kita piti banyak. Kita tak guna pun piti pada jalan Allah. Rugi atau tidak? Ini kata sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illa allazina amanu. Kecuali orang yang beriman. Tahu? Kecuali orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan, dia sebagai hamba, adanya hari pembalasan, syurga dan neraka, kemudian dia beramal soleh. Orang ni dia dapat. Tak rugi dia. Ni kita kena sedar. Sebelum kita dipanggil petang kayak gini ke tengah hari kayak gini ke Israel mari, kita gunakan masa tu untuk kebajikan, untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi-jadilah kita lengahkan masa tu rugi kita. Balik kayak gini dah kuliah, kita guna betul-betul. Nak sampai rumah tanpa sadar kita selawat hari ni daripada dah kereta kita tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai rumah. Mana lagi? Sampai rumah selawat tak berhenti. Betul tak ni? Kita guna berebut. Tak balik rumah Assalamualaikum wisalam lu ke bini. Apa lagi? Pahala lu kita sikit. Tak bini kita wajib jawab, dia jawab boleh pahala pula ke dia kita. Lepas tu kita senyum pula. Pahala lagi, kita cium terus. Senyum pula. Boleh pahala kau cium bini. Tak ni balik bini tak ada gitu pipi, tak cium setarang pada. Faham lagi? Bini tak pipi kita suruh cium, tak cium lagi. Ni bahasa tak ambil pahala ni. Faham? Betul tak? Tu. Ada seorang hamba Allah tu baru ni, hamba nak buka sekolah, esok nak buka sekolah, hamba keluar dengan anak bini, hamba nak cari kasut sekolah apa sebab. Lepas tu dia ada saing telefon ngajak minum air. Pergi minum air. Lepas tu tengok saing lama belah-belah tahun dulu. Duduk ke dia. Lepas tu tengok duduk dia ada saing dia mari pula. Dia janji gua, hamba janji saya hamba. Minum air situ. Hak hamba nak cerita ni, hak ni je. Dia kata kayak gini nak balik kejap Apa pula? Hamba tak boleh 3 jam sekali balik tengok muka bini kata. Lah. Hamba kata 12 makkah boleh. Bagus pok. Dia tua pada hamba. Dia kat kelas tua dah. Kelas ayah kita. Tapi dia berakhir tengok muka bini dia. Dia kata hamba balik tengok sama muka bini. Balik tengok dah apa dah. Pergi kerja pula. Bagus je. Ni kita duk tengok muka orang lain. Bodoh sungguh. Balik tengok bini lah. Boleh pahala. Betul tak ni? Allah. Ni duk tengok Jennifer Lopez. Bergerak sungguh. Balik tengok muka bini. Bini pun suka. Untuk lelaki aku sayang, aku tengok aku sama. Buat apa balik bang? Tengok mukamu lah. Macam jemput pisang. Jemput pisang. Bini kita. Faham lagi? Tak ada orang lain tau. Dia lah isteri kita dunia dan akhirat. Faham? Kita nikah dengan bini kita bukan setakat dunia. Kita nak pergi akhirat. Faham lagi? Dunia dan akhirat bersamamu kasih. Kan sedap tu. Senyum. Mudah nikah lagi tak tahu. Tak tahu lagi indahnya berumah tangga. Faham?
Kalau muda nikah, muda rasa lagu mana bini blebeh. Kalau ada bini, boleh tahu lagu mana perasaan kita ketika bini blebeh. Sedap tahu. Kita sedap. Muda tahu dia nak cerita kamu. Nikah dulu, baru dia tahu. Puluh setengah dah. Wanda Mei, baca tajuk baru. Kena balik dah. Baca tajuk baru sikit. Tambah sikit. Tambah hamba bimbang ni takut 12.30. Kita masuk sikit jap. Kita tengokkan dia. Okey. Dia kata, tetapi mereka mempunyai tahap tak tentu dalam menghadapi ujian Allah. Tahap-tahap tu lah. Golongan yang sanggup menghadapinya dengan penuh keredaan akan mendapat keampunan dan rahmat dari Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu ni. Mereka ini akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu bahagialah kita. Kita akan dapat nikmat syurga. Dua tapak tempat duduk kita. Allah Tok Uni Aziz kata dah, dua tapak. Manusia kesudahan dia dua tempat je. Tak sama ada syurga ataupun neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita percaya, bersiap sedia dah. Kalau nak masuk syurga, tak ada. Ni redha, sabar. InsyaAllah kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu Quran kabadah kita. Okey. Itu yang pertama. Kita tengok yang kedua. Kita perhabis lalu nak balik dah. Ada benda dah ni. Golongan yang menolak konsep hidup sebagai ujian Allah. Hak ni hak tolak ni. Iaitu golongan kafir ataupun ateis. Orang yang mulhid. Yang ni yang tidak percaya kepada konsep ketuhanan. Tu orang tak mengaku ketuhanan Allah, keesaan Allah. Jadi golongan ni dia panggil golongan yang ingkar akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena ingat, kita orang beriman pun kalau kita fasik, kita melakukan dosa besar, kita akan diazab juga dalam neraka. Dalam kubur pun akan diazab dah. Apatah lagi kafir. Sebab tu orang beriman, dia beriman sungguh. Dia tak mau fasik, tak mau. Nah, sebab akan diazab juga. Allahumma salli ala Muhammad. Supa orang kafir. Kena azab juga, masuk neraka juga kita. Tu hanya kata Allah. Cuma dengan kafir dia kekal selama-lamanya. Nampak? Dan kita akan diazab juga. Ada orang beriman tak ambuh. Dia tak ambuh sikit azab dia tak ambuh langsung. Sebab azab ni perik tau. Ke tak perik? Penantian tu satu penyeksaan dah. Masuk syurga meh. Tetapi lambat. Lambat tu seksa dah itu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu orang cerdik ni, orang beriman sungguh takut dia nak simpan pitih. Sebab yang halal tu kata Sayyidina Ali, akan dihisap oleh Allah. Hisap tu jadi lambat kita nak masuk syurga. Apa lagi? Kalau hak tak ada benda susah masuk surga terus. Kalau haram so kira memang neraka dah. Hak halal tu kita tak ampuh lagi. Sebab tu kita guna betul-betul. Sebab tu suka nasihat apa dah orang sanggup tinggal tanah. Dah situ jokai sini jokai berat mati belambak tanah dia. Ya Allah, apa kita tinggal gitu. Patutnya kita beli tanah wi korang, beli tanah 2 ekar setengah. Dah orang hak tak ada tanah kita wi, hang buat rumah aku wi tanah. Faham lagi? Dia pun cari piti untuk buat rumah je. Tanah ada dah kita tolong beli. Dah, kalau orang tak faham, apa jadi bodoh itu mabuk pekuda ke ni? Pergi tanah kau orang. Kata tanah mahal dia ni sipanglah. Padahal dah sudah kita cerdik dia bodoh. Tu pahala kita di akhirat. Mengalirlah pada kubur. Terang-terang kubur itu. Dia duduk situ, dia beranak bening situ, dia semayang situ, dia puasa situ, dia buka puasa situ, dia selawat situ, dia zikir atas tanah itu tu. Sebab dia buat rumah. Banyak pahala mengalir dalam kubur itu. Ni manusia tak nampak ni. Ada piti kita beli pula setengah ekar lagi. Cari pula orang susah tak ada tanah. Orang ambil tanah ni buat rumah. Faham lagi? Mabuk kata kita Pak Muslim. Betul tak? Hak kata bodoh tu sekali, Pak Muslim tahu siapa? Hak kata kita bodoh mabuk air ketong. Bini kita. Bukan bini kita, hak duduk planet Marikh. Bini kita comel. Bini kita ada lagi ke bang? Hak dah habis. Belaka lah. Hak tu bini kita. InsyaAllah lah. Bini kita orang pekalan store. Baik belaka. Itu pun panggil cerdik. Ini orang cerdik. Tapi kita dengar lagi orang kaya-kaya mati, banyak harta dia. Kereta 8 buah. Tanah saja ya Allah. Hamba ada sahabat dari Kabul kamu siapa? Tanah dia Allah banyak ya Allah.
Oh, nak buat ke ni? Nak kata kan sarah-sarah sokmo dah you ada henti gitu. Oh, doktor kata sarah sedikit surah kedai kopi aku sarah. Tapi dia nak buat kan dia biasa je. Nah, tu. Dia nak buat kan sahabat pun. Dia nak buat kan dia nak kena royak pun. Kita kabur royak je lah. Dah, dia mau nak ikut, dia mau punya pasal. Lepas dah aku. Hang lagi. Usuk mu dak beri peringatan ke kepada Amir Jumi. Lah, dak beri apa ya Allah, aku sokmo dah. Contoh, buat contoh Amir contoh. Lah, mu dak beri peringatan ke sakit. Kalau hok ni siang malam 24 jam aku kabur. Apa lagi? Tu atas dia nak ikut tak mau ikut. Betul tak ni? Kita hanya beritahu. Tu sampaikan apa yang Nabi suruh sampaikan, kita sampaikan. Berayatlah. Tu dia gitu. Kena ingat kita. Jangan buat rugi kita gitu. Islam tak marah cari harta. Carilah banyak sebanyak yang mungkin. Tetapi guna untuk akhirat. Guna lalu untuk akhirat. Jangan tunggu malang. Lihat orang beriman ni, dia beramal seolah-olah dia akan mati esok. Kalau aku mati esok padang. Kau tu dia guna sungguh. Takut mati esok. Tu. Ni. Kita dak mati lagi aku. Hidup main gitu. Acu nak sedekah. Dak mati lagi. Berat sungguh. Asal buat gitu. Rugi kita. Jadi habis itu insya-Allah kesimpulannya Allahumma salli ala Muhammad, kita bincang bab ibtilak, bab ujian ni banyak dah hari ni. Sekarang ni kita simpu. Kita buat kesimpulan. Okey. Kesimpulannya hendaklah difahami. Hendaklah kita faham bahawa konsep hidup sebagai ujian bukanlah falsafah yang direka-reka, bukan. Mana ada falsafah direka-reka. Allah Ta'ala ajar satu demi satu dalam Quran. Kita ngaji panjang lebar dah kan. Malahan ialah hakikat mutlak yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Kita baca dah hari tu surah Al-Mulk ayat 2. Betul? Allah Ta'ala beritahu sendiri dah. Kehidupan kita ni untuk diuji oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita orang beriman, terimalah. Terima seadanya. Terima. Kita beriman kan? Okey. Untuk mengangkat dan memartabatkan darjat manusia. Sebab tu kita boleh tinggi daripada malaikat darjat kita. Sebab kita two way. Malaikat one way. Kita two way. Tu sebab tu kita boleh tinggi pada dia. Nampak lagi? Malaikat one way je, dia baik semua. Kita ada dua, jahat baik. Nampak lagi? Bila kita boleh mengalahkan kejahatan, menegak kebaikan, hak tu kita mengatasi para malaikat. Tu. Tapi ingat, kalau kita derhaka, balhum adal. Kena ingatlah surah Al-A'raf ayat 179, kena ingat. Bahkan terlebih sesat. Nampak? Daripada binatang ternak tu lah. Tu. Kita dah sedia tu. Kita kena ingatlah. Bila kita teruk, kita akan dihina sampai sebegitu rupa. Tapi kalau kita baik, kita mulia daripada malaikat. Allahumma salli ala Muhammad. Ni gunalah. Allah Ta'ala beritahu dah kita dalam Quran. Cuma tanya tepuk dada kita je. Nak buat apa? Tu lah. Diri kita sendiri. Okey, habis kesimpulan rumusan. Manusia adalah makhluk yang teristimewa. Allahumma salli ala Muhammad. Saya kabur. Yakin betul tak? Betul. Kita ngaji dah mukadimah kita lagi. Awal kita lagi kita ngaji dah. Kita paling baik sekali. Betul? Teristimewa sekali. Manusia adalah makhluk yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbeza dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Betul atau tidak? Betul. Mana dalilnya? Kita baca dah firman Allah lepas-lepas hari itu. Ingat lagi? Kita teristimewa. Allahumma salli ala Muhammad. Manusia dicipta bukan dengan sia-sia. Maka wajiblah bagi manusia memanjatkan rasa kesyukuran yang tidak berbelah bagi kepada pencipta yang maha agung. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu hamba kata sok moda, kalau kita orang kenal Tuhan ni, kita rokok dan sujud kepada Allah ni bukan kerana takut neraka, bukan kerana surga, dak. Kerana syukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ustaz syukur kepada Allah? Sebab Allah Ta'ala beri kita nikmat hidup. Kalau Tuhan tak beri kita hidup, tak dapat rasa nikmat. Sebab tu pada arifin siddiqin, dia beribadah kepada Allah kerana syukur kepada Allah. Nampak? Syukur Allah Ta'ala beri dia hidup, boleh rasa nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah hebatnya orang yang hidup dengan Tuhan. Jadi kita ni berasa nyusah semua lah.
Macam kita masa budak dululah. Kakang kita kata, mok ni kakang kita. Kakang kita pergi beli topak lah, pergi beli air batu lah, dah pergi beli gandung lah. Dah kan orang lain ada anak-anak mok, suruh orang lain attack kita. Sebab apa? Sebab kita tak memahami kita ni nikmat mok kita lahir kita. Tapi bila kita sedar kat gini, ya Allah, bila kita nikah boleh anak, kita pun kata, ya Allah, kalau aku tahu gini hakikat sebenar mak aku dengan aku, tentu dulu aku tak sungguh pun tak masih suruh aku beli gandung, beli gula gitu. Tentu dengan kerelaan hati aku pergi tanda terima kasih aku kepada mak aku. Betul tak? Begitu kat kita orang awam ni, kita orang abid ni. Orang abid ni dia buat amal dia tak nampak bahawa itu nikmat daripada Allah. Ketika kita sampai pekat arifin ataupun siddiqin yang kita bicara itu, barulah dia buat tu kerana syukur kepada Allah. Tu. Tak, ya Allah, apa lagi ya Allah nak suruh aku berbakti kepadamu ya Allah. Minta pula. Ni orang beriman. Ni kita bangun subuh di Nepa tu. Nepa bangun subuh. Atas tong-tong air tu tidur pula. Nampak tak jiwa kita? Sebab tu jiwa orang beriman bukan gitu. Dia bangun dengan bersemangat untuk sujud kepada Allah, untuk syukur kepada Allah. Itu beza dengan kita orang hati mati. Faham? Jadi sebab itulah sebelum kita mati, hidupkan hati kita. Biar kita buat ibadah betul-betul kerana syukur kepada Allah, dengan kerelaan hati. Nak cari waktu kita hari ni. InsyaAllah lah. Maka dia kata, sebab tu dia kata, maka wajiblah bagi manusia memanjatkan rasa kesyukuran yang tidak berbelah bagi kepada pencipta yang maha agung. Dengan apa? Dengan beribadah. Nyatakan kehambaan kita, kesyukuran kita. Bertawakal dan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah zahir dan batinku untukmu ya Allah. Harta anak biniku untukmu ya Allah. Kita kena duduk situ. Kita tawarkan sepenuhnya segala yang aku miliki untukmu. Nampak lagi? Biar kita ngaku gitu depan Tuhan. Nampak? Ngaku. Tu baru sedap ni, baru panggil orang bersyukur kepada Allah. Maka dia kata, dengan ini, tengok. Jelas. Kitab kita ni jelas. Sebab tu kita faham molek, dengar molek je lah. Balik rumah baca molek biar nampak lagi. Tengok dia kata, dengan ini, dengan kita syukur sungguh kepada Allah, beribadah kepada Allah, hidup kita betul-betul bertawakal serah diri pada Allah. Dia kata, dengan ini tercapailah makna dan tujuan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya Allah Ta'ala buat kita ni nak suruh rasa nikmat rupanya. Baru kita sedar. Tapi masa kita orang awam lagi tu, kita ingat ke Tuhan buat kita nak suruh sembah dia, nak buat macam-macam kita. Faham lagi? Bila sampai ke muncaknya, rupanya Allah Ta'ala buat aku nak suruh rasa nikmat. Sebab tu bila kita ngaji kalimah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita faham dari segi tafsir, kita orang awam ingat ke Tuhan buat kita suruh sembah je. Mana lagi? Kan Tuhan terkaya, tidak berhajat kepada kita. Apa? Rupanya lang situ lang bukan lang sembah. Apa lagi? Bila kita ngaji kalimah. Betul tak? Rupanya Allah Ta'ala terkaya, tak berhajat kepada kita. Dia buat kita buat apa? Buat kita nak suruh kita rasa nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita syukur kepada Allah. Apa lagi? Itulah nikmatnya. Aku buatmu ni nak suruh mu rasa nikmat. Apa lagi? Aku suruh mu sembahyang tu, aku nak tambah lagi nikmat tu. Aku suruh mu puasa tu, aku nak tambah lagi nikmat tu. Apa? Aku buatmu hidup tu nikmat dah. Tapi bila mu sembahyang, lagi nikmat. Tu cerita dia. Lagi syukur, lagi nikmat. Kita orang beriman. Tapi kita orang awam tak rasa tu. Tak rasa ni susah nak kira. Betul tak? Kita nak kira dengan orang tak rasa susah. Macam nak cakap dengan budak ni, nak cakap nikmat rumah tangga, susah nak kabur ke dia. Nampak? Kita letup terandung sutir pun tidak erti bab nikah kahwin. Sebab dia nikah lagi. Betul tak ni? Kita royak sedapnya kena belebel ke bini. Dia kata mabuk ke apa? Dia tak faham. Jadi orang-orang arifin sedapnya berbakti kepada Allah. Nikmatnya bila Allah Ta'ala uji aku dengan kesempitan. Tak ada mikir kita. Sempit tu nikmat. Betul tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ini man la yazuk wa lam yadri. Orang tak rasa, tak tahu. Inilah kita nak menyedarkan manusia orang awam hari ni, biar dia sedar erti kehidupan yang sebenar. Inilah nikmat daripada Allah.
Tidak akan Allah Ta'ala panggil namakan nikmatul ijad. Nikmat Allah Ta'ala mengadakan akan kita. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah lah padang dah tu. Bangka dengan ini tercapailah makna dan tujuan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak apalah kita orang awam ni, kita semayang dah sebab takut masuk neraka, sebab nak syurga. Tak apa, itu ikhlas dah pekat kita orang awam. Tapi kita kena maju lagi. Biar kita buat sesuatu benda kerana syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalau kita ngaji, mentang-mentang ngaji mutasawuf tak tahu tengah tepi, kita dengar orang buat semayang nak masuk surga, kita kata syirik. Itu tak pandai kita. Tu kita tak betul ngaji. Dia ikhlas ada berapa makom-makom dia. Sebab tu ngaji kena ngaji banyak, jangan ngaji sikit. Jadi bila dengar pelik, kita kata kau orang salah pula. Jadi bila kita ngaji cukup ilmu, baru kita tahu ada makom dia. Ikhlas ada 3 makom. Rupanya pekat ni ikhlas dah. Tak? Tapi kita nak ikhlas yang sebenar lagu mana. Tu baru kita faham ilmu. Ni ngaji ilmu tasawuf tinggi lalu dia tak dang. Nak semayang nak pahala syirik. Sedap mengata syirik. Mengaji tak habis. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Jadi kita kena ngaji molek. Step by step. Okay, InsyaAllah dah. Habis itu isu-isu dia. Isu-isu. Yakni apa dia isu dia? Teori evolusi Darwin. Teori kejadian alam. InsyaAllah habis bab ujian. Kita masuk bab mana pula? Masuk bab yang kedua pula. Kalau panjang umur. Rujukan tu tengok sendirilah orang ada kitab. Rujukan daripada Al-Quran, Dr. Haruddin. Tu tempat rujukan buku ni. Tempat rujukan dia. Masa dia tulis buku ni, dia rujuk mana dalam Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Haruddin. Tu pencetak kang ni. Kita baca belakang waktu boleh baca sendiri. InsyaAllah. Jadi panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sambung pula hari Jumaat depan tu. Depan tu bukan depan ni tau. Depan tu. Ni dengan nu lain tu. Ya, ini dengan itu lain. Dekat dengan jauh. Dan jadi nu lah. Jadi minggu hari Jumaat tu. InsyaAllah kita sambung Islam sebagai ad-din. Biar kita faham pula kenapa ad-din ni. Dia kata, jangan kata saja, hamba agama Islam lah. Tengok dalam IC agama Islam tu. Agama Islam. Aku tengok muda acara Islam pun, marah. Nampak? Jangan Islam pada IC deh. Islam dalam kehidupan kita. Tanda Islam ada berapa nak balik ni? Nak tanya. Tanda Islam ada berapa? Kabodah itu nak jadi orang Islam, dia ada 4 tanda. Ingat lagi itu. Amba ulang balik amalkanlah ni. Kena ingat tanda orang Islam. Nak kenal tanda orang Islam mudah je. Yang pertama, merendah diri sesama Islam. Ada tak sifat ni pada kita? Kalau tak ada pada awal. Rendah diri. Jumpa orang tak ada orang salam, kita pergi dulu lagi. Assalamualaikum. Kita dulu merendah diri. Jangan kita ingat kita boh orang bikin salam kita. Jangan. Biar kita berebut nak merendahkan diri. Orang Islam dia berebut nak merendah diri. Tanda kita hulur salam dulu tu, tanda itulah kita rendah pada dia. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, merendah diri sesama Islam. Tanda dia. Yang kedua, kena ingat ni. Yang kedua, suci mulut lidah dia daripada cakap pelawak. Tak cakap pelawak je. Bini tanya, ada mana bang? Sekarang saya berada di atas kereta. Sampai di kampung Sungai Ikan. Sungai Ikan. Dah sampai gemuruh. Nampak lagi. Dia tengok gemuruh. Yang salah yang gemuruh. Ni dia. Bagusnya. Ini orang dia ajar gitu apa. Apa tu dah lagi nak dusta hak terang-terang tu. Hak tu dah. Hak ni pun dia jaga lagi. Ni dah. Datuk lelaki bini tanya abang di mana? Balik lagi. On the way. On the way mana? Duk lepak kedai lagi. Bang. Pakai cerah bini tunggu. On the way sama. Pelawak semua tu lagi. Tu yang kedua, suci lidah daripada cakap pelawak. Yang ketiga, suci perut dia daripada makan haram. Allahumma salli ala Muhammad. Sumber makanan yang mari kita cek. Sama ada haram dari segi zatnya ke kita tengok. Tengok. InsyaAllah. Yang keempat apa dia? Suci badan kita daripada tamak halaba. Jangan tamak-tamak lah. Orang tamak ni hak orang, hak dia. Bahasa tu. Projek tu tak boleh ke orang. Dia nak buat kena boleh ke dia buat kena. You kat bawah tika.
Faham lagi? Lepas mayasa, dia beli. Basa. Lepas mayasa berhanggak kan semua. Basa je ni. Apa lagi? Apa ni? Insya-Allah. Tanda orang Islam ni tak ada benda ni. Nah, insya-Allah. Tu. Okey. Habislah. Panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk bab yang kedua, yakni Islam sebagai ad-din. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.